Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhidiyah binti Anwar. S90350. Tujuan pembintangan kami pada hari ini adalah untuk menerangkan tentang kebesaran-kebesaran Allah berdasarkan hadis dan Al-Quran. Untuk makluman semua, ini adalah merupakan ahli kumpulan kami. Oleh itu, kebesaran Allah yang pertama adalah berkaitan dengan proses kejadian manusia. Menurut hadis keempat daripada hadis Arba'in, iaitu hadis 40 karangan Imam Nawawi, ia menceritakan tentang peringkat kejadian manusia, ketentuan dan kesudahannya. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya seorang kamu dihimpun kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, bentuk air mani, kemudian dia menjadi seketul darah selama tempoh itu, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh itu juga. Kemudian Allah mengutuskan kepadanya satu malaikat, lalu dia meniupkan roh padanya. Malaikat itu disuruh oleh Allah dengan 4 kalimah, iaitu menelas rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagia janin tersebut. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Takdir yang telah ditulis mendahulunya, lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Sesungguhnya seorang kamu akan beramal dengan ahli neraka sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sehasta, lalu takdir yang telah ditulis mendahulunya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, menurut Al-Quran, proses kejadian manusia mempunyai 6 peringkat. Peringkat yang pertama ialah nutfah, di mana berlakunya pencampuran benih lelaki dan wanita. Sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur dengan kami, hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Peringkat yang kedua ialah segumpal darah atau dikenal sebagai alaqah, di mana pada hari yang ketujuh telur yang sudah disediakan itu akan tertanam di dinding rahim. Selepas itu kami mengubah nutfah menjadi alaqah sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Firman Allah yang bermaksud, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Peringkat yang ketiga ialah mudghah. Pembentukan ini berlaku pada minggu keempat, disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran tentang mudghah. Salah satunya firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tuncang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Amira Azmi S5775. Okey, peringkat keempat ialah peringkat izam dan lam, di mana pada peringkat ini pembentukan tulang dan sistem yang lebih kompleks terjadi. Ini ada disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Seterusnya, peringkat kelima iaitu nasi'ah kalkan akhar, di mana pada peringkat ini perubahan bukan lagi di peringkat embryo tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Akhir sekali, peringkat keenam iaitu peringkat nahur roh atau peniupan roh yang terjadi selepas 40 hari dan setelah terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Hubungan dengan Allah ketika di alam rahim telah disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172. Terusnya kami akan membentangkan video pendek tentang proses kejadian manusia. Hikmah proses kejadian manusia ini mengajar kita untuk memahami asal kejadian manusia, untuk mewujudkan rasa kesedaran tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping memberi kesedaran bahawa kita hanyalah manusia yang lemah dan kerdil, yang hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sedar kebergantungan mutlak kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Fatih Ayu binti Muhammad Nazif. Bukti kebesaran Allah yang seterusnya apabila berlakunya kejadian siang dan malam. Jadi, bagaimana proses kejadian siang dan malam ini berlaku? Secara ringkasnya, siang dan malam terjadi kerana bumi berputar dari arah barat ke timur dan beredar di atas orbitnya mengelilingi matahari. Putaran bumi ini menyebabkan sebahagian daripada bumi terdedah kepada cahaya matahari, dan oleh itulah terhasilnya kejadian siang apabila bumi menghadap matahari dan malam apabila bumi membelakangi matahari.
Dan seperti semua orang tahu, tempoh yang diambil untuk satu putaran lengkap adalah selama 24 jam bersamaan dengan 1 hari, manakala tempoh yang diambil untuk satu peredaran lengkap adalah setahun. Jadi, di dalam Al-Quran, kejadian siang dan malam sering disebut dan diulang. Contohnya ialah dari surah Al-Furqan ayat 47. Oleh itu, untuk tahu lebih lanjut, Nuri akan membincangkan dalilnya serta hikmah berlakunya kejadian siang dan malam ini. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Assalamualaikum, nama saya Nuri Amali binti Saidal Asmawi. Saya akan menerangkan mengenai dalil dan hikmah kejadian siang dan malam. Dalam surah Al-Furqan ayat 47, ayat ini membawa maksud dan dialah menjadikan kamu malam sebagai pakaian dan juga tidur sebagai rehat, dan dia juga menjadikan siang untuk bangun berusaha. Apa yang boleh kita dalami dari surah ini ialah manfaat yang diperolehi seseorang daripada terbitnya sehingga terbenamnya matahari. Seterusnya, antara hikmah kejadian siang kepada manusia ialah seseorang itu dapat mencari rezeki dan juga seseorang itu dapat menggunakan masa dengan perkara yang berfaedah seperti bersukan, membaca buku dan juga memancing. Antara sebab kejadian malam pula kepada manusia ialah seseorang itu dapat merehatkan diri setelah seharian penat bekerja, dan juga Muslim dapat merapatkan lagi hubungan kita dengan penciptanya dengan melakukan solat sunat dan juga membaca Al-Quran. Assalamualaikum, saya Suzana Betina S52277. Bukti kebesaran Allah yang ketiga adalah pembatasan antara air sungai dan laut. Di muara sungai, di mana sungai dan laut bertemu, ada juga pembantas. Di sinilah air sungai bergerak ke air laut tetapi rasanya tidak tawar maupun masin. Pembatas ini terus bergerak. Ini bermaksud bahawa jika ada banjir di sungai, pembatas ini akan bergerak ke laut, dan jika aliran air berkurang, pembantas tersebut akan bergerak kembali ke sungai. Perkara yang sama berlaku pada air pasang dan surut. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang bermaksud, dan dialah yang membiarkan kedua-dua laut mengalir berdampingan, yang satu ini tawar dan segar, sementara yang lain sangat masin dan pahit, dan dia menjadikan antara kedua-duanya sebagai pemisah dan batas yang tidak dapat ditembus. Sebenarnya, di antara air laut masin dan air sungai tawar ada pembatas dan pembahagi yang tidak dapat ditembusi. Contohnya, aliran air sungai di Amerika melebihi 300,000 meter padu sesaat. Jumlah air tawar ini semuanya ditumpahkan ke lautan Atlantik dan mengalir di lautan sejauh 80 km. Air sungai yang tawar itu mengalir di air laut masin tetapi tidak bercampur kerana ada batas antara kedua-duanya yang tidak ada yang melintasi. Jadi, antara air tawar dan air masin ada pembatas. Ini bermaksud bahawa kebanyakan ikan air tawar tidak memasuki air masin dan ikan air masin tidak memasuki air tawar. Oleh itu, ada pembatas bagi ikan air tawar untuk pindah ke kawasan air masin dan untuk ikan air masin bergerak ke kawasan air tawar. Ayat di atas adalah salah satu ayat yang menunjukkan kebesaran maupun keagungan Allah. Maksudnya, lautan tidak bercampur dengan air sungai walaupun kedua-duanya bertemu secara langsung. Namun, jika kita meletakkan segelas air garam dan segelas air tawar di dalam bekas yang sama, bolehkah kita mencegah kedua-dua jenis air bercampur? Bolehkah kita memisahkan kedua-duanya lagi selepas tu? Bolehkah kita minum air tawar dari bekas tanpa minum air masin? Ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi Firdaus Berzana. Sambungan daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika saintis gembira mengenai penemuannya, beberapa mereka sudah tahu bahawa di dalam Al-Quran ada menyebut dia membiarkan kedua laut mengalir berbolak-balik dan kemudiannya kedua-duanya bertemu. Di antara keduanya ada batasan yang tidak ada yang melintas. Ayat ini dijelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Mereka juga mendapati bahawa antara air laut masin dan sungai segar ada dua pembatas. Satu pembatas menghalang air laut memasuki air sungai dan sebaliknya yang berlaku di antara dua laut yang sama masin.
Sementara itu, pembatas lain menghalang ikan daripada sungai bergerak ke kawasan air masin, sebaliknya menghalang ikan daripada laut bergerak ke kawasan air tawar. Oleh itu, air suatu laut tidak akan mengganggu air laut atau sungai lain. Masing-masing mengekalkan ketepatan jirin, kandungan garam dan zarah-zarah yang membentuk kandungan air. Pembatas yang disebut agak tidak strategik tetapi selalu bergerak mengikut pergerakan angin dan fenomena pasang surut. Al-Quran yang mulia telah memberi petunjuk mengenai kedua penemuan ini. Al-Quran menyebut pembatas pertama adalah barzah dan pembatas kedua dengan istilah rizq. Fenomena ini berlaku di Kuala Kedah, di mana pembatas air laut tidak bercampur dengan air masin. Assalamualaikum, nama saya Asila binti Abdul Manah, S52357. Bukti kebesaran Allah yang seterusnya ialah fenomena gerhana bulan. Fenomena ini berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan dan ia berlaku ketika bulan purnama. Ketika gerhana bulan berlaku, cahaya bulan akan bertukar menjadi kemerahan sehingga ia melepasi bumi dan peredaran ini hanya berlaku pada satu masa yang tertentu. Peristiwa gerhana bulan adalah antara peristiwa yang berlaku bukan secara kebetulan tetapi ia merupakan satu sunatullah yang telah diaturkan oleh Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Fat ayat 23 yang bermaksud sebagai satu sunatullah yang berlaku dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, maksudnya bahawasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah. Tiada gerhana keduanya kerana mati seseorang atau hidupnya, maka apabila kamu lihat akan demikian, maka hendaklah kamu sembahyang. Dan baginda bersabda, maka sembahyanglah kamu hingga disingkap kembali oleh Allah kepada kamu semua, iaitu bulan dan matahari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Afika binti Johari, S52473. Seterusnya saya akan sambung tentang jenis kejadian gerhana bulan dan amalan yang boleh dilakukan semasa gerhana bulan. Terdapat 3 jenis gerhana bulan iaitu yang pertama, gerhana bulan penuh. Gerhana ini berlaku apabila bulan berada tepat di kawasan umbra atau di dalam bayangan bumi yang gelap. Yang kedua adalah gerhana bulan separa. Gerhana ini berlaku apabila terdapat daripada sebahagian bulan yang terhalang daripada cahaya matahari disebabkan oleh halangan bumi. Ketika ini, sebahagian bulan menepati umbra bumi, manakala bahagian yang lain berada di penumbra. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana ini berlaku apabila keseluruhan bahagian bulan berada pada bahagian penumbra bumi. Pada keadaan ini, bulan masih lagi kelihatan tetapi warnanya sedikit suram. Terdapat beberapa amalan yang boleh dilakukan semasa gerhana bulan, antaranya adalah yang pertama, solat dan berdoa. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat kedua-duanya gerhana bulan dan matahari, maka dirikanlah solat dan berdoalah sehingga dihapuskan apa yang kamu hadapi. Amalan yang kedua adalah memohon perlindungan dari azab kubur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu setelah Nabi SAW selesai menyampaikan khutbah gerhana, maka baginda memerintahkan para sahabat supaya memohon perlindungan dari azab kubur. Amalan yang ketiga adalah dengan bersedekah. Sabda Rasulullah, apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, mengerjakan solat dan bersedekah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aifara binti Muhammad Azmi dan nombor matrik saya adalah S50361. Untuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, iaitu penciptaan langit. Di sini terdapat 2 contoh kejadian langit yang membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta langit berlapis-lapis dan meninggikannya, dan telah menyempurnakannya daripada unsur-unsur dukhan iaitu asap. Juzuk-juzuk yang terdiri daripada jirim dukhan telah menjadikannya kuat dan kukuh. Bintang-bintang dan planet
yang diciptanya terbentuk daripada unsur ini iaitu unsur Tuhan. Terdapat 4 hadis yang berkaitan dengan penciptaan langit. Yang pertama adalah surah Yunus ayat 6, tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya pada perbuatan malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya adalah surah Ar-Rum ayat 22, Ibnu Katsir, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najah binti Awan dan nombor matrik saya adalah S50404. Hadis yang berkaitan dengan penciptaan langit yang ketiga adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 164 Ibnu Katsir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Hadis yang terakhir adalah daripada surah Al-Imran ayat 190 Ibnu Katsir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Itu sahaja sebahagian-sebahagian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada grup kami. Terima kasih.